Assalamualaikum. Saya sudah pun sampai di Radio Melaka FM. Pukul 3 saya akan bersiaran SKKB, Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Jom sama-sama masuk. Kita sampai di studio. Jom masuk. Okey, ini studio, dia tak boleh nak bisi-bisi. Dia sedang bersiaran ketika ni. Kita akan masuk di studio rakaman yang akan dibuat sebentar lagi dalam SKKB ni, Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Nak masuk pun dia ada kad. Ini adalah konti Melaka FM. Saya kenalkan, ini DJ Aziz Syarif adalah penerbit SKKB, Sekeping Kuih Kongsi Bersama, setiap hari Khamis pukul 3 petang. Okey, Sekeping Kuih Kongsi Bersama, kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa. Kali ini beliau bersama dengan saya di bilik siaran ataupun di konti Melaka FM. 2 bulan lebih Ustaz Betul. Kita dengar suara melalui talian saja. Kembali bersama dan ada Kuih Muih juga di bawah hari ini. Kembali bersama mendengarkan kita punya SKKB dengan Warung Pak Mat Pulau Kelapa. Betul. Terima kasih Pak Mat. Terima kasih dah syukur. Terima kasih Chef apa? Chef Khairul yang telah pun menyediakan Kuih Muih untuk dikongsikan bersama dengan semua rakan-rakan kita yang berada di Melaka FM Ustaz. Okey Ustaz, anak-anak semua di rumah Alhamdulillah sihat semua. Beraya semua tak ada masalah lah. Tapi semua balik kat rumah je lah. Yang fasa kedua sekarang ni semua dah balik ni. Kita insyaAllah akan fikirkan untuk rentas sempadan. Betul, rentas sempadan. Ada nak keluar ke Orang Melaka? Tak, setakat ni tak ada kot. Tak ada lah. Mungkin kawasan Melaka je. Semua kat Melaka ya? Semua kat Melaka. Senang lah adik-adik? Adik-adik semua ada kat Melaka. Okey lah. Ada yang ada hari 10-12 malam tak silap saya kan? Yang dah mula pulang ke kampung masing-masing. Ialah nak menyambut Hari Raya Fitri yang sekat kan? Jadi jumpa dengan saudara mara kan? Ya betul. Baik Ustaz, tajuk kita pada hari ini, umur satu anugerah dari Allah. Mungkin Ustaz dapat kongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM, iaitu umur satu anugerah yang kita lihat menerusi sekte Islam sendiri Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak berkongsi berhubung dengan satu topik yang saya kira perlu kita angkat di dalam program SKKB, Sekeping Kuih Kongsi Bersama, iaitu umur satu anugerah. Kalau kita perhatikan dengan jelas, umur ni dia subjektif. Tak ada orang pun tahu bila dia akan pergi, bila dia akan kembali dan sebagainya. Tapi yang pasti dia tahu tarikh lahir. Itulah. Kadang tarikh itu dia simpankan, dia rahsiakan. Itu sebab cantiknya, indahnya Allah SWT merahsiakan kematian. Supaya kita berhati-hati dalam kita melalui proses kehidupan dekat dunia ni. Itu sebab para mujtahidin dia membagikan kehidupan ni dalam beberapa fasa. Lalu Allah SWT mendatangkan satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka itulah orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Awalnya, kalau kita perhatikan, kita bermula pada awal ketika kita di dalam perut ibu. Ketika masuknya roh, Allah SWT mengirim malaikat. Masuknya roh, Allah mengirimkan malaikat. Maka di situ telah ditulis 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama ialah ajal. Yang kedua amalan. Yang ketiga rezeki. Dan yang keempat adalah barasan syurga atau neraka. Lalu disyarahkan oleh Ibnu Al-Jauzirah. Dia mensyarahkan, dia beritahu bahawa kehidupan ini dibahagikan kepada 5 perkara. Pertama, kehidupan manusia ketika di zaman kanak-kanak.
iaitu ketika bayi sehingga mencapai usia 15 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara kedua iaitu ketika muda. Antara 15 ke 35. Yang ketiga, dewasa ketika 35 hingga 55. Dan manakala yang keempat, manusia menjadi tua antara 55 ke 70. Antara perkara yang lainnya adalah umur 70 hinggalah Allah mengambilnya kembali. Itu makna bonus lah. Bonus. Siapa-siapa yang melepasi umur Nabi 63 tahun itu adalah bonus. Itu sebab kalau kita perhatikan dengan jelas, antara umur 20 ke 40 tahun ini adalah masa manusia sedang membina kehidupan, mencari kehidupan dunia yang diizinkan oleh Allah SWT. Tapi tidak pada usia 40. Untuk pendengar yang ada di mendengar ketika ini, sedikit perkongsian daripada saya. Apabila kita mencapai usia 40, para mujtahidin ini meminta supaya kita senantiasa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini dapat dikembalikan kepada Allah dalam keadaan yang sesempurnanya. Lalu perkara ini telah disyarahkan oleh Syekh Wahab bin Munabbih. Dia kata apa? Dalam beberapa kitab yang dia baca, apabila kita sampai ke umur 40, wahai mereka-mereka yang umur 40, tuaikanlah hasilmu. Dia kata tuai hasil. Tapi tidak pada umur 50. Wahai pada mereka yang umur 50, kamu berhati-hati dalam kehidupan ini. Tapi apabila sampai umur ke-60, wahai mereka-mereka yang berumur 60 tahun, kamu tidak mempunyai alasan lagi. Bermakna dalam umur 50 tahun tu kita dah kena bersedia untuk mencari bekalan. Kita dah kena bersedia. Untuk kehidupan yang seterusnya. Itu sebab Nabi SAW mengingatkan kita, kasih sayang Nabi SAW pada kita. Nabi mengingatkan kepada kita, dia kata apa? Akan ada satu amalan manusia pada awalnya dia menempatkan dia ni ahli syurga. Syurga antaranya adalah sejengkal. Tetapi apabila sampai ajalnya, neraka lebih dekat dengannya. Nampak tak? Kemudian dalam hadis yang sama juga dihuraikan, di kalangan umatku ada di antara mereka di kehidupannya dia jauh daripada syurga. Dia jauh daripada syurga, maknanya dia dekat daripada neraka. Tapi di ajalnya Allah SWT menterbalikkan kehidupannya, dia dan syurga sejengkal. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian yang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tadi dapat kita sama-sama mengambil bermuhasabah tadi kita betapa besarnya usia umur kita ini, dan janganlah sekali kita melanggar pensyariatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Dan kita beralih kepada soalan seterusnya, usia umur kita, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita nak tahu lebih lanjut lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usia kita. Kita sebut usia kita itu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut usia, dia disebut juga sebagai umur. Yang peringkat awal tadi saya dah sebut umur. Jadi umur kita ni dia sangat penting. Baik. Dia satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan adanya usia dan umur ini tadi, dia terkait dengan masa. Dia akan terkait dengan masa untuk kita melakukan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Itu tidak boleh lagi. Itu sebab Allah rakamkan, Allah datangkan dalam Al-Quran satu ayat, wal as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Seperti biasa kita selalu dengar orang kata life begin 40. Weh, cakap orang putih. Zee dah sampai 40 Zee? Saya atau belum sampai? Saya baru 20 tahun. Life begin 40 ni kita biasa dengar lah. Tapi dari sudut psikologi dia sebutkan orang yang umur 40 ni dia masih lagi remaja. Masih remaja Oh, dia kira remaja. Mana macam saya kira dah mungkin dah jadi tua bangka. Belum. Nampak muda lah. Jelas saya. Sebab rambut lebat lagi. Saya rambut dah kurang ni kan. Itulah cerita dia. Itu sebab kalau kita perhatikan baik-baik, peringkat demi peringkat umur ni dia sebagai sebatang pokok. Daripada benih kemudian membesar sehinggalah ia menjadi pohon yang tegap, dan insya-Allah hasilnya buahnya akan dapat kita makan. Allah datangkan lagi dalam ayat yang lain, dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah, kemudian dia menjadi kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali.
dan beruban. Tadi baru kejap Aziz cakap tadi. Rambut pun masih lebat, tapi masih jangan lebat. lupa rambut saya dah beruban. Surah Ar-Rum ayat 54. Menurut Al-Tafsir Al-Qurtubi, ayat ini jelas. Dia mengandungi dua fungsi yang sangat besar. Pertama, yang saya sebut awal lagi tadi, masa dan usia yang kita miliki ini. Kerana dua-dua ini sifatnya tidak statik. Dia tidak ada sifat kekal kat dalam ni. Sebab akan sampai masanya macam kita ambil satu contoh, masa kita dulu baru dilahirkan, kita masih bayi. Peringkat usia naik remaja, kemudian muda, akhirnya kita kembali. Sebab dalam Al-Quran surah Ar-Rum ni dijelaskan bahawa lemah, kuat dan akhirnya kembali kepada keadaan yang asal. Itu sebab lantaran Nabi Muhammad SAW sentiasa berpesan kepada umatnya agar kita senantiasa meminta pertolongan daripada Allah SWT mengenai beberapa perkara. Pertama iaitu kita minta perlindungan daripada Allah SWT supaya kita ni terhindar daripada sifat pengecut. Itu yang pertama, sifat pengecut. Yang kedua, kita doa dengan Allah SWT kita ni dihindari daripada sifat sedih atau sifat bimbang atau mungkin sifat-sifat yang lain yang mengeruncingkan kita, dan akhirnya natijah dia nanti dari sudut motivasi dia akan menurunkan semangat kita untuk ke hadapan, untuk kita bekerja. Jadi ini yang Nabi SAW pesan. Yang ketiga, kita mohon perlindungan daripada Allah daripada nyanyuk. Nabi pesan, Nabi kata, hilangkanlah, pastikanlah janganlah kita ini nyanyuk dalam keadaan kehidupan kita. Sebab ada beberapa amalan yang SKKB nak kongsikan kepada pendengar bagaimana untuk kita menghindari nyanyuk ni. Setiap hari baca Al-Quran. Berapa ayat Ustaz? Nanti dia kata, Ustaz berapa ayat Ustaz? Berapa ayat tak penting. Yang penting setiap hari baca Al-Quran. Nanti ada tanya pula, surah apa Ustaz? Surah pun tak penting. Apa-apa surah pun boleh. Yang penting baca lagi dan lagi. Lebih baik kalau kita faham apa yang kita baca. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kurniaan hidup, umur diberkati, dan akhirnya kita kembali dengan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita berehat lagi Ustaz. Kita dengarkan lagu ini Munajat Dakmi dan juga Alfa dan juga Rumi, dan kita akan bersama lagi dengan Ustaz Abdul Syukur Talib melalui program Sekeping Kuih Kongsi bersama di Melaka FM. Okey, pusingan terakhir iaitu Sekeping Kuih Kongsi bersama. Kita masih lagi bersama dengan yang berbagi Ustaz Abdul Syukur Talib, dan rakaman SKKB ni Ustaz kita boleh saksikan kembali di YouTube Ashura Channel. Anda perlu subscribe, anda perlu like, anda share dan juga komen, dan berbicara kita dengan tajuk dari semasa ke semasa Ustaz. Anda boleh tengok ada banyak tajuk sebenarnya. Dah berapa siri dah Ustaz sharekan dalam YouTube Ashura Channel ni? Saya rasa 10 atau 7 atau 8 mungkin kira-kira. Alhamdulillah. Betul, dalam Ashura Channel tu juga ada drama spontan. Mana kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Khalil lah. Khalil yang mengadakan Ashura Channel ni, program Sekeping Kuih Kongsi bersama. Dia penerbit lagi. Penerbit lah tu, penerbit kita. Baik, okey. Umur satu anugerah dari Allah bulan ya. Mengenai umur ini, silakan Ustaz. Di kesimpulan umur ini, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia dan umur ini kepada kita selama mana kita hidup dekat dunia Allah SWT. Dan janganlah kita mensia-siakan umur yang kita ada ni. Kalaulah Allah SWT ciptakan seluruh makhluk ada kehidupan, dan yakinlah bahawa kita sebagai manusia juga Allah SWT dah menyediakan segala bentuk kehidupan. Cuma kita perlu berusaha sedaya mungkin untuk melaksanakan sesuatu itu. Nabi SAW berpesan, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Katanya, sesiapa yang usianya, yang umurnya dan baik amalannya. Maknanya kita ada umur, kita ada usia, kita memperbaiki amalan kita. Di antara konten, di antara pengisian yang saya kira yang pertama, yang paling utama yang kita perlu lakukan ialah kepada ibu bapa. Tidak kira siapa, berapa umur kita. Sebagai anak, restu ibu ayah ini sangat-sangat penting. Daripada bayi kepada muda, dan akhirnya kita akan kembali kepada asal. Maknanya kita ambillah tempoh-tempoh masa yang ada ini untuk kita memanfaatkan masa kita ini supaya kita melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang menjadi tuntutan, perkara-perkara yang akhirnya nanti boleh mendapat restu. Restu siapa? Restu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa saya sekali sebut, restu ibu ayah ini sangat-sangat penting. Atau juga suami isteri, kita lebih fokus. Di luar sana, pendengar-pendengar di luar sana, kita ibu, kita ayah. Jadi kita kena senantiasa fokus. Kita bisa ada satu misi besar. Misi, visi besar keluarga. Keluarga nak bawa ke mana? Ke dunia ke? Tak. Sebab dunia ni fana. Dunia ni bukan kekal.
dia akan kembali kepada asal. Dan yang paling kekal ialah syurga Allah, neraka Allah SWT. Jadi kita bina satu rukun kata kunci untuk kita hidup dalam satu keluarga ini tadi, dengan umur yang kita ada ini tadi, kita manfaatkan supaya kita keluarga kita akan berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, pastikan dia ada sifat istiqamah, ada sifat ikhlas, ada sifat kejujuran, supaya mudah-mudahan ketaatan kita dan suami kita, isteri kita, anak-anak kita itu tadi akan mencerminkan satu keadaan, kaedah yang mana untuk kita beli modal kepada syurga Allah SWT yang terlalu mahal harganya. Wallahu alam bisawab. Seperti Ustaz kongsikan dari permulaan sehinggalah ke penghujung ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada warung Pak Mat Pulau Kelapa di atas kesediaan kata menyediakan kuih-kuih bersama dengan semua yang dapat merasakan satu kenikmatan. Habis 2 bulan Ustaz tak jumpa juga ni kuih-kuih daripada warung Pak Mat Pulau Kelapa ni kan. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Dan tajuk yang akan kita bawa pada minggu depan berhubung dengan institusi perkahwinan. Institusi perkahwinan ni dia bukan pada satu sub tajuk saja. Dia akan ada banyak pecahan tajuk. Mungkin dia akan berlarutan lah. Akan berlarutan. Mungkin akan berlaku 3 minggu betul-betul atau 4 minggu betul-betul. Jadi pada pendengar-pendengar yang mendengar SKKB boleh terus mendengar dan kalau ada soalan tu yang penting. Betul. Di talian mana yang mereka perlu hantarkan soalan itu? Soalan tu saya nampak dia bagus dia WhatsApp lah. Tak perlu hubungi lah. Talian? Di talian 012 384 5514. Baik Ustaz. Sebelum kita mengakhiri program SKKB ni, mungkin ada doa sekali lagi untuk sama-sama kita menangani COVID-19 ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk YouTube Ashura Channel, subscribe, like, share dan juga komen. Anda boleh saksikan kembali bicara kita tentang umur satu anugerah dari Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, selesai sudah rakaman SKKB Sekeping Kuih Kongsi Bersama sebentar tadi. Jangan lupa subscribe, like and share Ashura Channel. InsyaAllah jumpa di sana. Amin.